Buletin Didik 10 Mac bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Penjadualan semula peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2022 akan dilaksanakan pada 16 hingga 22 Mac ini. Menurut kenyataan oleh Kementerian Pendidikan KPM, penjadualan semula itu melibatkan calon yang tidak dapat menduduki peperiksaan, ekoran terjejas banjir dan calon yang disahkan positif COVID-19. Maklumat berkaitan tarikh dan masa kod dan kertas peperiksaan yang perlu diduduki akan dimaklumkan oleh JPN kepada calon serta sekolah yang terlibat. Selain itu, calon turut dinasihatkan untuk menghubungi talian bilik gerakan lembaga peperiksaan dan JPN di seluruh negara bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai penjadualan semula peperiksaan SPM 2022. KPM juga memaklumkan pihaknya akan terus memantau situasi banjir dan persediaan dari segi logistik, kesiapsiagaan pusat peperiksaan dan pelantikan petugas peperiksaan bagi memastikan penjadualan semula itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Pengambilan guru tajaan Kementerian Pendidikan KPM kini dibuka. Tawaran itu terbuka kepada calon-calon SPM tahun 2020, 2021 dan 2022. KPM mempelawa mereka yang berkelayakan, berpotensi, berminat serta beriltizam untuk mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP dan program pengantaran pelajar cemerlang Pendidikan Islam PPC. Mereka yang berminat boleh menghantar permohonan bermula 15 Mac hingga 14 April melalui laman sesawang tertera. Calon SPM 2020 yang belum memperoleh keputusan sebenar peperiksaan boleh mengemukakan permohonan. Seramai 1,465 guru kelas agama dan fardu ain kafah di bawah Jabatan Agama Islam Melaka JAIM bakal menikmati kenaikan allowance bermula tahun ini. Berita gembira itu akan diumumkan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dalam tempoh terdekat. Berita yang gembira kerana dah di peringkat akhir untuk kita membuat keputusan. Kerana ini melibatkan kewangan yang bajet yang besar juga, tetapi seperti yang saya katakan tadi, peranan guru, peranan ustazah-ustazah dan ustaz, para asatizah ini sangat penting. Jadi kebajikan mereka mesti kita jaga. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis pengumuman keputusan ujian penilaian kelas KAFA atau UPKK peringkat negeri di Bukit Katil siang tadi. Tambah Datuk Rais, semakan semula dasar kadar allowance guru terbabit adalah berdasarkan kepada kemampuan kewangan semasa kerajaan negeri. Beliau yakin jika kadar allowance itu dinaikkan, ia dapat meringankan beban kumpulan guru berkenaan. Selain itu, kerajaan negeri juga jelasnya mahu memastikan semua guru KAFA dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran masing-masing. Ketika ini, jelas beliau, seramai 1,600 guru KAFA mengajar di bawah pentadbiran JAIM dengan 135 daripada mereka di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Permainan bola bendang, tuju kasut dan aci ligan begitu sinonim dengan anak kampung di era 90-an. Menyingkap kembali permainan penuh nostalgia itu, sekumpulan kanak-kanak di Berseri Perlis menjadikannya sebagai aktiviti petang mengisi cuti persekolahan mereka. Aktiviti petang bermula dengan solat asar berjemaah di masjid sebelum dibenarkan keluar bermain. Jika melalui jalan Kampung Darat pada sebelah petangnya, mata pasti tertumpu melihat telatah kanak-kanak yang riuh bermain dan bergelak tawa di dalam bendang. Mereka yang berusia 6 hingga 15 tahun ini menjadikan kawasan bendang yang kering sebagai padang permainan bermusim. Memang syoklah main kat dalam bendang. Oh, puas main luas sikit. Lagi syok daripada. Kenapa tu? Sebab atas padang ni dikerahi. Sini lembut. Ini lembut. Kenapa? Sebab dia penuh jerami tu yang lembut tu. Tak payah kasut pun tak apa. Tak payah kasut tak apa. Rasa dia best juga main dalam benda, tidak duk main belakang tu ruang tak lapang sangat.
Tidak kisah berkaki ayam, kanak-kanak perempuan juga lasak berkejaran. Permainan 7 kasut misalnya memerlukan ketangkasan dan semangat berkumpulan untuk membina semula menara kasut yang dijatuhkan. Dalam masa sama, mereka perlu mengelak dari terkena balingan kasut pihak lawan. Keseronokan bermain ini diterjemahkan melalui sorakan dan jeritan kuat. Bagi mereka, jatuh dan bergolek adalah perkara biasa. Selalu main sampai pukul berapa? Selalu main dari pukul 5 ni, macam pukul 6.30 tu. Macam nak dekat pukul 7 tu lah. Macam tu. Lepas tu pergi mana pula? Maghrib? Maghrib kami pergi masjid jalan kaki. Dengan kawan-kawan? Ha. Adik belas Zara main ke macam mana? Inilah saya main. Sebab esok saya sunat dah. Jadi main kuas-kuas? Ya, Seronok? sunat. Di sebalik keseronokan mereka, pandangan ibu bapa tetap tidak terlepas dan memerhati dari jauh. Bagi kanak-kanak, mereka sekadar bermain dan mengisi masa petang. Namun bagi kita, ia mengimbas sedetik memori sewaktu membesar dengan rakan sepermainan dan mengingatkan kita kepada akar keakraban persahabatan. Bersua kembali. Dr. Farah Nini Dusuki dilantik sebagai Pesuruhjaya Kanak-kanak bagi menganggotai Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam untuk tempoh 3 tahun berkuat kuasa 8 Mac lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said berkata pelantikan Farah Nini bagi tempoh itu telah diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pelantikan itu juga menurut Subsection 5-2 Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 Akta 597. Tambahnya, Farah Nini memperolehi ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Cardiff, Wales pada 2002 dengan tesis yang menganalisis permasalahan sosio-perundangan bagi melindungi kanak-kanak daripada penderaan dan pengabaian. Justru katanya, bidang-bidang kajian Farah Nini merangkumi perundangan mengenai pengadilan jenayah, undang-undang kanak-kanak, perlindungan remaja dalam isu kesihatan reproduktif seksual serta pelaksanaan dan penguatkuasaan hak kanak-kanak di negara ini. 17 Januari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilaporkan berkata seorang Pesuruhjaya Kanak-kanak dilantik menganggotai Suhakam berkuat kuasa serta-merta bagi menangani masalah penderaan dan sosial membabitkan kelompok itu. Mengangkat sejarah tamadun Islam dalam penulisan. Itu yang dilakukan seorang penulis novel Abdul Latif Talib atau lebih dikenali sebagai Pak Latif yang telah berkecimpung lebih 24 tahun dalam bidang berkenaan. Malah karyanya tidak asing bagi golongan muda yang sentiasa cakna terhadap tokoh sejarah Islam merentasi zaman. Pak Latif bukanlah nama asing bagi peminat-peminat novel tempatan. Berasal dari Rembau Negeri Sembilan, bidang penulisan sastra telah diceburinya sejak tahun 1999. Karyawan berusia 68 tahun ini dikenali dengan penulisan prolifik sejarah sastra Islam. Penulisannya mudah difahami, justru tidak hairan novelnya menjadi rujukan ramai pelajar sekolah. Untuk mendapatkan fakta yang sahih, yang saya percaya yakin betul, saya pergi ke tempat berlakunya peristiwa tersebut. Contohnya nak tulis kisah Mustafa Kamal Ataturk, saya pergi ke Turki. Nak tulis kisah Hasan Al-Banna, saya pergi ke Mesir. Nak tulis kisah Isabella, saya pergi ke Sepanyol. Nak tulis kisah Napoleon Bonaparte, saya pergi ke Perancis. Jadi sampai di sana saya dapat ziarah kubur dia, dapat tengok tempat kelahiran dia, dapat jumpa dengan orang yang tahu cerita berkenaan dengan tokoh tersebut. Jadi itu yang saya buat. Selain daripada rujukan buku-buku yang ada. Novel Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel dan pahlawan Islam Salahuddin Ayyubi antara karya agung yang mendapat sambutan ramai sehingga diulang cetak sejak 2007 hingga kini. 73 karya lain turut dihasilkan termasuk penulisan sejarah zaman Rasulullah dan zaman Khulafa Al-Rashidin, iaitu novel berjudul Abu Bakar Sahabat Sejati serta Umar Al-Khattab Reformis Dunia Islam. Dan baru ni saya cuba tulis kisah Sri Kandi Islam sebab atas permintaan muslimah kan. Kenapa Pak Latif tak tulis kisah Sri Kandi tokoh lelaki saja,
tak ada perempuan, saya tulis kisah Sri Kandi. Antaranya macam Sumayyah, macam Aminah, Khadijah. Jadi bila dah ada 12 dah Sri Kandi saya tulis. Bagi menghargai ijazah beliau, Pak Latif pernah menerima pingat khidmat cemerlang masyarakat PMC oleh Kerajaan Negeri Sembilan pada 2007. Karyanya juga mendapat perhatian pasaran luar negara serta kelulusan Jabatan Mufti Brunei bagi jualan di negara itu pada 2013. Hari ini kita akan belajar tentang pitch, iaitu adalah salah satu elemen di dalam komponen asas nyanyian. Apa itu pitch? Pitch adalah tinggi atau rendah satu not di dalam muzik, dan kita akan mewakili pitch ini di dalam muzik seperti C, D, E, F, G, A, B, C. Dan kita akan menggunakan pitch ini di dalam nyanyian dengan teknik solfege, di mana kita akan menggunakan teknik solfege ini dalam pemanasan suara. Seperti ini. This is your first note. Do. Ready? 1, 2, 3, go. Bersua kembali, sebuah klinik di Brussels, Belgium menggunakan anak patung bagi membiasakan kanak-kanak dengan dunia perubatan serta mengatasi rasa takut mereka untuk ke klinik atau hospital. Di klinik Teddy Bear itu, kanak-kanak berusia 4 hingga 7 tahun boleh membawa patung kegemaran mereka untuk diperiksa oleh sekumpulan pelajar perubatan dan sukarelawan. Idea yang tercetus di Jerman itu adalah satu program pendidikan unik bagi mendedahkan kanak-kanak dan ibu bapa dengan situasi serta prosedur bertemu doktor di hospital atau klinik. Selain menyampaikan pendidikan kesihatan dengan cara yang santai dan menyeronokkan, penggunaan anak patung beruang pula sebagai mekanisme untuk menarik minat kanak-kanak supaya datang ke hospital tanpa diselubungi perasaan takut lebih-lebih lagi ketika mendapatkan rawatan daripada doktor. Eh bien, en fait, les enfants, lorsqu'ils ne connaissent pas quelque chose, ils ont énormément d'appréhension et ils sont moins collaborants lors des soins. Et le fait de venir à la clinique des nounours, ça leur permet de découvrir le monde médical, de comprendre comment il fonctionne et de pouvoir aussi interagir avec des professionnels de santé dans un contexte de jeu, un contexte où eux sont là en tant qu'accompagnants et pas en tant que patients. Et de ce fait-là, ils en ressortent grandis avec une meilleure connaissance du monde médical et ils l'abordent beaucoup plus sereinement par la suite si un jour ils y sont confrontés en tant que patients. Kanak-kanak akan membawa patung beruang mereka untuk menjalani rawatan olok-olok. Manakala doktor akan bertanya apakah penyakit yang dihadapi anak patung mereka, seterusnya memberi tunjuk ajar perkara penting untuk mencegah penyakit dan apa yang boleh mereka lakukan ketika menghadapi penyakit tersebut. Selama 10 tahun beroperasi, lebih 6,000 kanak-kanak bersama patung mainan mereka telah menerima rawatan di sini. Indonesia merancang membina ibu kota baru bagi mengelak kesesakan dan pencemaran udara di ibu kota sedia ada di Jakarta. Ia bersaiz 2 kali ganda lebih besar daripada bandaraya New York. Ibu kota baru itu mula dibina pada pertengahan tahun lalu di sebuah kawasan hutan di Kalimantan. Apabila siap, ia akan dikenali sebagai Nusantara dan akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Pihak berkuasa Indonesia berjanji ibu kota Nusantara akan menjadi bandar hutan lestari yang meletakkan alam sekitar sebagai nadi pembangunannya. Seterusnya, Nusantara disasar menjadi bandar bebas karbon menjelang tahun 2045. Nusantara is a city for tomorrow. It's not a city for the next 5 years, right? It's going to be until 2045. So we have also to think beyond what is happening today and trying to tackle something that perhaps still a futuristic thing at this moment. Bandar Nusantara kini di peringkat 14% siap.
Sekitar 7,000 pekerja binaan terbabit menyiapkan fasa pertama Bandar Nusantara. Bangunan utama seperti Istana Presiden dijangka siap pada Ogos 2024. Motonya, Nusantara bukan saja boleh didiami tetapi juga disayangi. Satu kajian baru mendapati lautan di seluruh dunia kini dicemari dengan sisa yang terdiri daripada 171 trilion zarah plastik seberat 2.3 juta tan sekiranya dikumpulkan. Sepasukan saintis antarabangsa menganalisis data global itu yang dikumpul antara tahun 1979 hingga 2019 melibatkan hampir 12,000 titik persempelan di Lautan Atlantik, Lautan Pasifik, Lautan Hindi dan Lautan Mediterranean. Kajian yang diterbitkan oleh jurnal PLOS ONE mendapati terdapat peningkatan pantas dan tidak pernah berlaku dalam pencemaran plastik di lautan sejak 2005. Pengarah Kajian dan Inovasi Institute Five Gyres merangkap penulis kajian berkenaan Lisa Erdel berkata, tanpa tindakan segera oleh negara-negara di seluruh dunia, kadar di mana sisa plastik memasuki lautan dijangka meningkat 2.6 kali ganda hingga tahun 2040. Penghasilan plastik meningkat sejak beberapa dekad lalu, terutamanya plastik sekali guna. Manakala hanya sekitar 9% plastik global dikitar semula setiap tahun. Sebahagian besar sisa plastik masuk ke dalam laut dengan kebanyakannya datang dari daratan dan hanyut ke sungai oleh hujan, angin, limpahan longkang akibat ribut serta aktiviti pembuangan sampah. Kesan daripada keadaan itu, hidupan marin akan mati akibat tersangkut pada plastik atau memakan bahan tersebut yang disangka makanan. Plastik juga boleh melarutkan bahan kimia ke dalam air dan ia bukan sekadar menjejaskan alam sekitar, bahkan boleh mencetuskan masalah iklim. Piala Asia bawah 20 tahun, satu lagi kejutan berlaku. Juara bertahan Arab Saudi terpaksa pulang awal apabila sekadar menduduki tempat ketiga peringkat kumpulan. Perlawanan terakhir kumpulan di Arab Saudi tewas 1-2 kepada Jepun. Meskipun awal-awal lagi sudah mengesahkan tempat ke suku akhir, Jepun masih enggan memberi muka kepada lawan terakhirnya di peringkat kumpulan di Arab Saudi. 15 minit perlawanan berlangsung, Jepun di depan hasil gol oleh Kuryu Matsuki. Kegagalan penjaga gol Jepun menangkap kemas bola berpunca satu sepakan sudut nyaris memakan diri. Mujur tandukan Muhammad Bakur terkena palang. Minit ke-74, sikap enggan mengalah Arab Saudi akhirnya berbalas. Hasil tandukan oleh Yazid Jaushan, kedudukan terikat, kegembiraan Arab Saudi tidak lama. 4 minit berselang juga menerusi tandukan, kali ini daripada Kuryu Matsuki, Jepun kembali mengungguli, seterusnya menang 2-1. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan D, China berdepan Kyrgyzstan. Peluang China untuk pertama memecah kebuntuan gol, percubaan Aifil Erding IC Kair melambung. Minit ke-58, separuh masa kedua, berpunca satu serangan balas pantas. China lega apabila Mirlan Bekberdinov tertampan bola ke gawang sendiri. Minit ke-87, serangan bertali arus Kyrgyzstan akhirnya membuahkan hasil menerusi jaringan Birmiza Zenishbekov. Seri 1-1, keputusan ini bagaimanapun gagal menyekat China daripada mara ke suku akhir berdasarkan kelebihan jaringan berbanding Arab Saudi. Kyrgyzstan yang sekadar mengumpul satu mata menduduki tangga terakhir kumpulan D. Lengkap jadual peringkat suku akhir perlawanan pertama akan berlangsung esok membabitkan juara kumpulan B Iran berdepan naib juara kumpulan A Iraq. Ia akan disusuli pertembungan di antara juara kumpulan A Uzbekistan berdepan naib juara kumpulan B Australia. Ahad ini juara kumpulan C Korea Selatan akan berdepan naib juara kumpulan D China. Manakala juara kumpulan D Jepun menentang naib juara kumpulan C Jordan, peringkat separuh akhir dijadualkan pada Rabu depan. Liga Pro Arab Saudi, pertembungan di antara dua pasukan tangga teratas Liga Al-Ittihad nyata lebih handal apabila menundukkan Al-Nassr 1-0 sekaligus merampas kedudukan peneraju Liga. Saingan sengit sebaik wisil permulaan percubaan Romarinho untuk tuan rumah Al-Ittihad ditampan pemain pertahanan Al-Nassr.
Separuh masa kedua, peluang pemain berstatus bintang, Cristiano Ronaldo untuk mempamerkan bakatnya, percubaannya melambung. Di bahagian pertahanan, benteng Al-Nassr diuji lagi. Percubaan Abdi Raza Amdallah diselamatkan penjaga gol Al-Nassr, Nawaf Al-Akidi, manakala susulan daripada Alvaro Gonzalez ditolak keluar pertahanan Al-Nassr. Berikutnya, Nawaf Al-Akidi sekali lagi dipaksa bekerja keras menyelamatkan tandakan Romarinho pada minit ke-64. Minit ke-80 berpunca satu asakan dari sebelah kanan. Romarinho kembali mencuri tumpuan apabila dia akhirnya berjaya juga membolosi gawang Al-Nassr. Kedudukan kekal apabila Ronaldo sekali lagi gagal menghasilkan sebarang gol untuk Al-Nassr. Al-Ittihad 1, Al-Nassr 0. Serutan filem The Challenge, filem pertama yang menjalani penggambaran di stesen angkasa lepas antarabangsa ISS mengakhiri buletin didik. Ia mengisahkan seorang doktor yang pergi ke ISS bagi menyelamatkan nyawa angkasawan. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.